kita kena harus menerima hakikat. Apabila kita berpisah, kita jangan cakap anak kita faham. Sebenarnya tak okey. Macam ada satu kali tu hari raya bulan puasa, we were in KLCC. I nak bagi shopping untuk dia lah. So ada satu orang, dia nampak orang tu, mak dia pegang tangan anak dia as big as him. Lepas tu dia macam, ayah kalau ada ibu macam tu best kan. Tu abang macam terduduk tau. Tu kita macam sedih lah kita kan. Betul. Dia tahu apa dia nak. Dan dia tunjukkan sikap memberontak dia tu di asrama. Di asrama. Every time dia nak balik hostel tu, dia kata, kenapa nak kena balik sekolah neraka ni, orang lain semua ada datang mak bapak. Okay. Faham tak? Even though akak pergi sesekali, tapi dia nak kita berdua sekali. Yes. Dan itu yang membuatkan abang rasa, Adam, I will give it back to you. Apa mistake yang ayah buat dan yang you rasa kehilangan, I will give it back to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali bersama saya Sudirman Muhammad Tahir dalam Confession Bilik Gelap. Dan istimewa minggu ni saya hadirkan seorang lagi tetamu yang saya cukup hormati, segani, legenda muzik tanah air kita, Datuk Hatan. Assalamualaikum Sudi, apa khabar? Kamu sihat? Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih. Tak adalah legend sangat. 43 tahun abang, legenda. Datuk Hatan, pada usia kejaya, ya, okey abang. Pada usia kejaya 4 dekad kan, masih laris sebagai penyanyi, masih laris membuat persembahan konsert berskala besar. Apa tipsnya abang? Satu, saya rasa rezeki. Ini semua rezeki Allah bagilah kan. Dan lagi satu, kita kena aktif kan. Kita kena tunjukkan yang kita masih aktif dalam industri dan masih lagi orang kata macam tidak ada istilah apa tu, mengurangkan pergerakan ke apa ke. So, though at one time saya pernah cakap yang saya nak bersara, tetapi bila hari raya hari tu, when sebelum adik saya mengembuskan nafas dia, kita debate and dia disagree sangat-sangat masa yang dia kata, kenapa you nak resign? Kenapa you nak retire? Because God gave it to you, this such talent. Semua orang pun nak talent ni, you dapat, you nak berhenti pula. Dan you masih orang kata, dia kata orang bayar tinggi untuk show ke apa, tapi kenapa you nak macam terdiam? Kenapa? Dia cakap, yelah, dia katakan benda ni semua rezeki datang dari Tuhan, semua gini-gini tu. Abang macam terdiam. Lepas tu bila I balik KL tu, bila dia pass away, 2 days after that, baru yang abang cakap, oh, ini pesanan terakhir dia lah. Oh, okay. Kan? Baru I realise, mungkin dia tahu dia nak pergi, dia cakap. Lepas tu, dan masa tu dia pun cakap, sekurang-kurangnya nanti when people pay you, you boleh tolong banyak orang. Rupanya dia cakap tu mungkin I boleh tolong my nephew, anak dia. Betul. And if she's true, and then I U-turn the decision tu, cakap okay lah, so kita proceed lah. Dan akak pun cakap okay lah, proceed. Kan, dan after that banyak datang show, rezeki masih kan, dan konsert, tour kan. Jadi benda-benda tu macam mungkin ada satu yang Allah nak abang sharekan dengan semua orang. You know? Dan one thing juga abang kan, bila kita sebut nama Datuk Hatan, selain daripada staminanya, suaranya kan, masih orang kata gila, power tu still. Kita dengar lagu-lagu lama Datuk Hatan, sama sampai sekarang juga kan. Dan boleh menjayakan konsert lagi yang akan datang pada Februari abang, 8 hari bulan Februari, konsert Hitam Manis kan, bersama dengan Hakim dan juga Black dan juga Hazama kan. Dan itu konsert tu pun dia punya deal pun terjadi dalam 2 hari. Macam magic juga kan. Ada orang telefon, dia cakap nak buat konsert. Lepas tu abang cakap kalau nak buat konsert boleh, tapi saya tak nak lah solo-solo ni. Saya dah banyak buat solo-solo kan. Saya nak buat something different.
Saya cakap saya nak kau, tapi terpulang kat you all lah siapa you nak pilih. Betul. And then dia cakap sekian artis dia nak cakap okay. Abang cakap bagus juga pasal I ada chemistry dengan dia orang ni. Betul. So, and then dia nak buat tu, dia nak bang okay lah jalan dan proceed. And when we proceed 2 hari benda tu kita dah macam dah sign agreement ke lajunya kan. Dan dah okay. Dan dia set up the team, and then telefon, dan Hazama pun agree, Black pun agree, dan dia orang pun memang, kita memang sangat close. Betul. Abang dengan Black dengan Hazama kita close lah. Kalau tak ada konsert pun kita akan selalu calling each other kan, pasal macam adik-adik lah, manja ada dua orang. Yelah. Kan, dua orang ni manja, setan dua orang ni. Tak adalah guru-guru. Ya, kan. Memangnya rugged dua orang ni kan. Abang dengan adik. Abang dengan adik kan. So dan benda tu happen jadi, dan 8 hari bulan 2 kita akan konsert tu, dan peringkat awal photo session semua dah start pun. Betul. Dan dah kita dah pilih dah lagu apa kita nak buat, apa konsep kita nak buat. Tapi semua kita cakap it's not a rock concert. Okay. It's a concert yang kita nak nyanyi apa lagu yang sedap. Okay. Betul? Ya. Kan? Bukannya kita macam nak distortion all the way. Kita nak macam nyanyi lagu yang sedap. Biar penonton terhibur. Terhibur. Dan everybody ada dia punya own history. Betul. Dan I ada chemistry apa dengan dia orang. Ada lagu, dan dalam persembahan tu juga kita ada tribute to almarhum Abang JJ. Oh, okay. Kan? Betul. Pasal Abang JJ ni dia banyak keterlibatan dia dalam album saya, especially baik dari segi backing vocal, baik dari segi main bass dia, semua banyak Abang JJ terlibat. Even Rendang Tak Berbuah Abang JJ main. Betul. Banyak lagu-lagu hit Abang yang dia main. So dan I sangat adore kan almarhum. Dia seorang yang sangat baik, cool sepanjang masa, dan I salute him. Tapi pening kan abang nak pilih lagu ni, sebab yelah lagu abang sendiri. Pening. Pasal kita ada berjela kalau nak senaraikan tu. Hit song. Ini bukan 3 jam lebih tak habis ni kan. So kita pilih mana-mana yang memang hit. Okay. Tu, dan sedap, dan orang pun akan senang mengingati. Sama juga dengan Black, dengan saya, dan kita ada juga yang kita akan apa orang kata, kita duet. Dan lagu yang kita duet tak semestinya lagu kita. Lagu orang yang kita appreciate, kita nyanyi dan kita duet. Kan? Contoh lah. So variasi lah orang kata. Variasi. Orang variasi dia, semua orang macam kita nak lagu tu semua orang kita nyanyi je semua orang tahu. Betul. Tak ada lagu yang kita nyanyi orang tak tahu. Kalau boleh lah. Kan. Abang, setiap kali buat persembahan kan kita tahu bukan sekali dua abang buat persembahan berskala besar. Kalau mungkin penyanyi lama ni dia ada tips tersendiri abang kan, dari segi nak jaga suara dan penampilan dan sebagainya. Kalau macam abang sendiri ada tak tips untuk supaya suara tak hilang, suara tak sakit? Sebenarnya stamina sangat penting. Okay. Stamina tu sangat penting, dan first of all saya pun dah berhenti merokok semua kan. Jadi ada kelebihan dekat situ sikit lah, stamina. Tapi whatever it is, kita ni dah berumur. Betul. Kita kena ambil stamina juga. Contoh je macam I dah start, abang memang main golf. Okay. So kalau dulu kita naik bagi, sekarang kita jalan kaki. Jadi kalau satu kali jalan tu kita habis dalam 10 km, 11 km, which is should be okay lah. Yelah. Kan? Dan jalan kat sekeliling rumah semua, dan itu je lah. Dan a few plans, kadang-kadang I swimming juga. Suara abang ada tak tips? Maksudnya tak boleh minum air. Contoh kena minum air ni je. Wah, itu abang tak ada palak pantang-pantang yang itulah. Yang cuma yang abang perasan satu lah, kalau macam sebelum show kita jangan makan oily lah. Okay. Right before the show tu kita jangan makan oily. Macam kita show pukul 9, kita last makan pun kita pukul 6. Jangan kita bagi oily sangat, tak. Pernah tak abang sepanjang kejaya ni suara tu sakit?
Maksudnya hilang. Oh ada. Masa tahun 1992 tu. Oh. Right after masa tu abang masuk final AJL. Liga Syahdu kan. Betul. Pada besok dia tu ada show untuk ada satu syarikat perkapalan. Dan suara I tak ada. Suara tak ada. Aku cakap, apa kenapa suara tak ada? Lepas tu, macam pulang balik duit lah kan. Lepas tu dia orang kata, tak apa. They do understand. So, I try my very best tadi, tapi tak keluar. Sampai ada masa pujaan 10 pun abang terpaksa tarik diri. Pasal suara tak keluar dan arwah Arab pasal nyanyi kan. Pasal benda-benda, tak tahu punca apa. Tapi masa tu, selepas sebulan selepas itu baru cure. Tapi selepas elok tu abang dapat dia punya lemak tu lagi lagi dia nak bagi pusingan kedua tu, pusing kedua kot kan. Tapi masa tu pergi jumpa dah meninggal dah masa tuan apa nama Datuk tu dia yang tolong lah. So kita buat cara tradisional dan alhamdulillah okey. Kan abang bila kita bercakap pasal suara kan, kita tahu setiap penyanyi akan ada kelebihan masing-masing kan. Nak membezakan penyanyi, kalau penyanyi ni dia orang kata instrumen dia adalah suara dan sangat berharga suara tu abang kan. Nak mengenali penyanyi tu juga kadang kita dengar suara dia okey, tone dia kita tahu okey dia penyanyi ni dan sebagainya. Macam abang sendiri kan dah sepanjang 4 dekad ni pernah maksudnya proses pergi kelas vokal juga ke, ataupun memang hatan sendiri abang sendiri semula jadi itu adalah abang rasa inilah anugerah yang Allah bagi ke abang. Ada natural born talent kan, yang ada belajar dulu masa mula-mula belajar dengan Datuk M. Belajar vokal masa tahun 90 awal dan time naik bas pergi ke Sungai Buloh kan. Those days lah masa tu. Tapi bila tu dan kita ada dia punya exercise yang kita perlu buat untuk vokal kita. Dan benda tu abang amalkan until today. Dia punya proses macam tu kan. Dan kalau dari segi pembawaan kita dalam nyanyi tu, kita mesti terinfluence sebenarnya. Betul. Daripada penyanyi yang kita minati kan. Dan abang lebih kepada rock and blues macam tu. Abang suka yang bluesy. That is me. Dan benda tu jadi my trademark. Orang tahu apa I punya kelebihan tu. Itulah. Okey, abang kita campak belakang sikit kan, perjalanan kejaya abang dalam industri muzik tanah air. Siapa sebenarnya yang mula-mula bawa masuk abang hatan dalam industri, yang mula mengenal pasti budak ni akan pergi jauh ni? Ketika itu abang sebenarnya masa tu kemahuan sendiri tu. Kemahuan sendiri tu. Dan I first time memang masa tu nak cari orang yang boleh bawa kita lah kan. Memang nak jadi penyanyi abang Nak jadi penyanyi lah. So masa tu tahun 85 ke 86 ke. Masa tu depan McDonald Bangsa tu, belum Maybank lagi. Betul. Masa tu dia ada stall burger semua. The first time met M. Nasir kat situ. Tahun 86 lah aku tak silap. Dan masa tu I terus approach dia lah kan. Abang Nasir, saya nak jadi penyanyi. I still remember dia tanya, engkau bagus ke? So masa tu kita panik. Kita cakap bagus kan. Patutnya kita macam entah kan. Tapi macam panik lah kan. Tapi lepas tu benda tu habis kat situ. I do ikut apa nama dia, a group yang fight against piracy ni. Masa tu dia orang ada office dekat masa tu Abang Ito semua involve lah dengan dia orang ni, a fight against piracy ni semua banyak lah. Koperatasa semua kan. Tapi lepas tu first kali yang bawa nama dia Abang Daud dengan Abang Rosli Rafi lah. Yang bawa dalam kenalkan dalam line ni lah. Tapi ketika tu memang dah semangat nak jadi penyanyi abang Memang abang memang tak ada fikir lain lah. By profession I is auditor. Tapi kita ni memang orang kalau dah kenal muzik ni, memang kita tak nak buat lain lah. Contoh dia macam Maisan lah kan.
Dia punya kelulusan yang bagus. Dia kerja tu hari, lepas tu dia kerja pun dia tak boleh lah. Tak boleh. Bila dia berhenti dia buat muzik tu, dan I tahu lagi hidup. I tahu dulu aku pun macam gini. So I let him free decide whatever they want to do, as long as you dah ada qualification. So you decide lah for your future. Tapi dalam family abang ada memang sesugalu dalam darah seni? Tak ada, tapi banyak adik-beradik semua boleh nyanyi. Boleh main muzik, tapi tak seriously lah, because some of them are accountant. Arwah tu dulu accountant tapi suka muzik. Tapi dia kerana dia suka muzik tu, dia throwkan benda tu, dia suka buat event yang membabitkan muzik band tu dia buat. Abang bila mula dah dikenali kan dalam industri muzik ketika itu, kita tahu zaman-zaman abang muzik rock and roll, rock dan sebagainya dah semakin naik kan. Pertama kali dapat show and then dapat bayaran, mungkin rasa macam mana abang? Kita first kali tak dapat bayaran. First kali kita buat konsert agak besar jugalah di Batu Kurau tu. Saya buat show, lepas tu kita tak dapat bayaran. Kita jadi bahan tebusan kat hotel tu lah. Pasal kita promoter tak bayar hotel something like that. And then kita nasib baik Koperatasa ada duit teater dia orang. Kita balik juga KL, kita bas semua dah tak ada. Balik naik kereta api, Sani, Sudin dengan Siso dengan Usop yang belikan kita tiket semua tu. Dia pakai duit teater dia tu. Penganjur tak bayar persembahan? Penganjur tak bayar kita. Pula dah. Itu pengalaman tu. Dan I bersyukur dapat itu pengalaman, pasal benda tu we cannot buy with money. The experience tu kan. Dan first show dapat bayar berapa? 500 kot. 500 ke 300, lupa lah. Tapi that time mungkin banyak. Mungkin masa tu kita macam dah bersyukur dah. Lepas tu dia naik kan. Ikut value kita lah. Betul. Dan starting dari situ ialah semakin besar kan. Nak ada advantage yang kita dulu, kita ni ada funfair tau dulu. So dulu kita kalau pergi funfair, it is our training ground. That's why siapa yang involve funfair kebanyakannya really can perform live. Macam banyak band yang perform kat funfair, macam dulu Ekspedisi ni semua funfair king. Ekspedisi, Wings, May ni semua hebat-hebat ni. Dan masa dulu kalau kita tak pergi funfair, kita tak earn, because kita pergi funfair tu kita akan 60-40 dengan token funfair. We earn 60, the funfair ambil 40. Macam tu lah. Jadi benda tu bersekitar, benda tu jalan je. Jadi seminggu tu 2-3 kali kita akan turun funfair. That's why kita kebanyakan my batch ni semua tak ada masalah nak nyanyi live. Dan ketika itu memang funfair jadi tumpuan kan? Oh yes. Pasal setiap funfair bukan nyanyi 2 lagu. Betul. Memang 1 jam macam konser kan? Macam konser lah. Sekarang you boleh tengok macam food festival. Betul. Sekarang dia dah tukar jadi macam modern festival lah. Tapi it's free. But funfair, people are paying. Even RM5, RM6, the ticket, still people bayar. Dan dapat dekat artis. That's the different. Tu yang bawa balik duit RM1, duit RM5 tu. Ada juga yang kena tipu kat tukar funfair. Ada juga. Experience tu. Tapi memang makan tahun kita main benda tu. Dan dulu-dulu kita ni setiap negeri ada dia punya pesta. Kalau you all ingat, pesta Kedah, pesta Penang. Pesta Penang until today. Pesta PD dah habis, tak ada lagi dah. Macam-macam lah, macam pesta Keluang. All this semua tempat kita. Dulu tak ada panggil nyanyi 1-2 lagu lah. Memang orang panggil seorang-seorang kan. Orang nak tengok lebih. Orang nak tengok lebih. Tapi crowd memang penuh lah. Yelah. Itu the best lah. Abang, selain pada ialah kena tipu, tak dibayar, kalau diceritakan apa satu momen yang mungkin abang akan ingat sampai bila-bila dan akan diceritakan kepada anak cucu mungkin nanti, mengenai kerjaya sepanjang tahun ni. Kerjaya ada juga dulu masa kita mula-mula merangkak kan, masa nyanyi dekat mana ya, itu memang kenangan saya dengan arwah Bob. Arwah Bob ni setengah perjalanan career saya ni, saya dengan Bob. Dengan arwah. Bob lyricist, arwah Bob. Masa tu kita show di satu funfair.
Dan dia setiap pampir tu ada promoter dia. Jadi promoter ni malam tu bila habis show tu orang ramai tau dekat sempadan, dekat Greek. Orang ramai. Tapi masa tu Tokey tu berdarah pun lah. Kita pun, tapi ini hanya sekadar cerita. Cerita. Dia cakap, masa tu dia datang, dia pun macam, hai, harapkan pagar pula bocor kan. Okay. Kita dah tahu dah tu masa tu. Kena ni malam ni. Kena. Memang tak dapat ni. Confirm. Dia kata pagar bocor ni macam-macam. Tak apalah. So dia kira-kira dia bagi kita 100 lebih kot. Nak bayar van pun tak lepas lah. Yelah. Lepas tu nak bayar band boy lagi. So jadi malam tu, tapi masa dulu saya, walaupun saya solo singer, tapi I turun band, kita dapat duit tu kita bagi sama rata. Pasal I anggap kita band. Yelah, kerjasama kan. So kita, what we did is kita geram sangat lah. Kita gulung tilam dekat rest house yang kita mandi tu. Kita balik semua geram. Lepas tu duit tu saya ingat kita berhenti dekat Tanjung Malim ke, beli petai. Lepas tu beli berhenti kat makan nasi lemak ramai-ramai semua. Memang duit tu cukup-cukup untuk si minyak. Yelah. Apa memang balance tu memang beli petai makan. Itu yang kita cakap the petai konsert tu. Pasal makan si lemak dengan petai, nak makan lebih-lebih pun kita takut tak mampu. Yelah. Jadi itu satu kenangan yang saya rasa sangat pahit tapi manis lah. Manis itu kita ingat sampai hari ni. Gila beli petai kat orang asli tu kan. Beli petai, kita berhenti makan. Jadi benda tu, I don't think artis tu dia rasa benda kita rasa. Tak rasa. Pasal artis-artis baru sekarang memang dia tak rasa lah. Pasal dia social media pun orang dah kenal. Betul. Dia kan. Kita, we are fighter, kita survivor, kita survive macam tu. Dan itu kenangan yang saya rasa anak saya kalau dengar cerita pun dia tak percaya. Faham tak? Yelah, dia nak imagine pun macam mana keadaan tu kan. Itu benda memang yang kita ada sekali kita show dekat mana, kat Slim River ke apa. Promoter tu cakap ada bilik. Sekali tak ada bilik, kita dah nak suntuk ni. Kita jalan mata jambatan bawah sungai, kita mandi sungai je. Ya. Dan kita dulu memang akan bawa towel siap. Jadi benda-benda tu semua artis sekarang tak lalu lah. Kita lalu lah benda tu. Tak mudah sebenarnya abang nak sampai tahap sekarang ni. So kita punya perjuangan tu, this is a perjuangan. Ini yang baru orang kata real, orang kata melalui apa proses. Yang almarhum Mamat Khalid cerita is true. Betul. Kan? Pasal dia dah study dah benda tu. Jadi benda tu semua saya rasa macam, kalau lah tak ada pengalaman tu, I don't think kita sudah kot. Betul. Jadi benda tu buat kita belajar dan menjadi lebih kuat. Betul. Abang lalui juga tak situasi di mana rejection ni abang? Rejection contoh? Yelah, contoh macam orang propose, okay kita ada ni, tak nak lah. Contoh. Ada. Pasal ini, sekarang ini selera orang, kita tak boleh buat apa. Rejection tu, abang selalunya, I selalu berfikir positif je. Tak nak, tak apa. Okay. Ini barang berniaga macam kita lah. Kadang-kadang kita nak pakai kasut tu. Betul. Tapi kita tak nak, kita tukar lain. To me, that is not a problem. Itu semua rezeki. Kalau orang ni 9 panggil joki-jokian. Dan abang benda. Itu tak ada masalah. Kan? Tak ada masalah. Ini rezeki. Kadang-kadang kerana mungkin dia tak nak kita tu, dia bagi orang tu rezeki. Sedangkan orang tu dah lama tak dapat rezeki. Kita kena fikir gitu. Kan? Kita fikir positif supaya tak nak kita, tak apa, supaya ada orang lain ada rezeki. I'm okay with that. Dan bila peredaran zaman berlaku abang kan, kita tahu semakin ramai penyanyi baru juga. Dan yelah, bila masuk satu orang kata fasa baru dalam industri muzik kita, evolusi orang kata, makin ramai juga penyanyinya kan, makin banyak pula halnya yang berlaku kan. Abang melihat satu jurang tak abang antara penyanyi lama dengan baru kalau hari ini, kalau abang tengok? Jurang tu nampak macam tak ada jurang, tapi ada jurang. Jurang tu macam dari segi macam artis lah baru, kalau nak buat konsert sebenarnya tak cukup peluru nak pergi perang lah. Okay. Because
Tak ada album. Faham? Ada single Dan single. Lepas tu pergi show nyanyi lagu orang. Okey. Baru semalam saya tengok Facebook, artis ternama juga pergi show asyik nyanyi lagu orang je. Kenapa? Tak ada ke lagu sendiri? Tak ada. Because zaman-zaman dia orang meletup, album dah makin slow. Okey. Kan? Mungkin ada dia orang buat single-single yang banyak, tapi dulu kalau kita ingat, contoh Sudi sempat zaman CD. Sempat? Zaman CD kita pasang dalam kereta. Betul. Whole album kita faham. Ya. Kalau artis yang kita suka kita dengar. Side A, side B. Yes. Tapi sekarang artis kita dengar single je. Betul. Satu lagu. Lepas tu bila show kita tahu lah dia mungkin dia menang AJL. Tapi dia tidak ada full album. Kan? Jadi untuk dia buat show seorang-seorang konsert, kita boleh tengok sekarang berapa banyak orang yang buat konsert sekarang semua orang lama je. Baru-baru ada macam Eddie Zakri semua kan, tapi tak banyak macam yang senior. Betul. Yelah, kalau kita tengok pun artis senior yang kalau nak buat konsert, tiketnya habis abang kan. Orang nak tengok persembahan mereka juga kan. Dan peminat percaya lagu-lagu yang akan dihidangkan tu juga ada lagu-lagu yang memang orang semua sing along. Yang hit. Pasal tu Radio Sinar semua masih kuat. Betul. Kerana dengan adanya lagu-lagu kita, mungkin yang baru pun ada, tapi even saya faham pasal macam artis baru, macam even My Son. Dia taste lain kan. Betul. Dia layan lagu-lagu yang lain. Jadi kerana kekurangan produk mungkin dalam negara tu membuatkan mereka beralih pandangan dia kepada lagu-lagu barat. Macam Adam, dia suka, even dia banyaklah buat dengan collaborate dengan kawan-kawan dia, macam Yoni Boy ke apa. Tapi still macam even ni macam Yoni, dia ada 1, 2 lagu, 3, 4 hit. Tapi boleh tak dia hold konsert dia? Not yet. Betul. Bila kita cakap pasal legacy abang kan, anak Adam, kalau berborak dekat rumah, adakah berborak pasal muzik abang? Kadang-kadang. Ataupun akak larang? Tak ada. Akak okey je. Dia macam kita memang, saya dengan My Son ni kita memang agak open. Kita agak berbual, kita agak apa orang kata serius dalam muzik. Kita sangat serius berbual what you want to do, masa itu masa depan. Betul. Dan dia ada satu semangat yang sangat degil dalam diri dia tu. Itu perangai air tu, dia degil dia tu, dia buat tu, tapi dia show yang dia boleh buat. Betul. Dia sukses. Dia buktikan. Dia buktikan. Itu yang one thing I like about My Son. Dan tapi dia punya selera muzik, taste muzik dia, separuh orang mungkin bapak nyanyi macam ini, anak tak. Even masa dia kecil-kecil saya kasih dia layan Guns N' Roses, U2, dia tak into it. Dia dengar lagu-lagu tu, tapi dia dengan dunia muzik dia. Dia tahu tak ayah dia seorang yang lantang bercakap soal industri kita? Dia tak suka kalau orang tahu dia macam anak air. Dia tak suka. Pernah satu kali tu dia macam Jacqueline Victor terus call I. Dia jumpa Jacqueline, dia cakap orang tanya, masa tu dia kerja dekat satu stesen TV tu. Dia cakap kat Jacqueline, dia cakap I don't think you kenal kot my father. My father pun involved in music, tapi I tak rasa you kenal. So Jacqueline cakap, who's your father? Dia cakap, Hatan, are you crazy? Terus Jacqueline cakap, bang, your son crazy. tu macam dia tak suka orang kenal dia sangat tu. Dia nak naik sendiri tu. Dia tak, memang kalau boleh dia elak. Dia tak nak. Dia tak nak beritahu bapa saya seorang penyanyi. Dia tak nak. Dia ada misi dia sendiri abang. Dia ada misi dia. Dan memang nampak bakat tu kan. Ada, dia banyak lah. Dia buat jingle lah, buat kerja-kerja dia macam lately ni dia ada I punya satu program tu, dia pun buat dia punya jingle dia. Cuma mungkin apa pesanan abang untuk Adam? Yalah, sebab abang dah pernah melalui fasa yang bukan mudah dalam bidang muzik, menjadi seorang artis penyanyi sampai sekarang kan. Kalau boleh nak Adam tu jadi doktor dulu, tapi dia choose bila dia masuk universiti, dia pilih
course international event Betul. event dengan PR. Dan bila dipilih tu kita tahulah tu kan, masa daripada A-level tu malam tu kita pergi makan, dia cakap dia tak nak ambil A-level ni, dia setengah jalan macam tu, dia tahu kita dah bayar semua tu. Lepas tu dia minta tu, I okay, cakap tak apalah, buat apa yang you suka. Dan I dulu selalu didik anak I, whatever you want to do. Adam ni daripada boarding school, so dia keluar, dia kata dia tak boleh lah life macam tu. And then okay lah, so janji you score, and dia score, Adam score, dan Alhamdulillah dia agak anak yang pandai lah. Bukan kita nak angkat pasal dia anak kita, tapi memang true dia, memang dia pandai lah. Lepas tu dia qualified di universiti pun dia bagus, Alhamdulillah dia dapat dia punya degree semua. And then lepas tu I do whatever you want to do, buatlah apa kau nak buat. Ambil kau nak buat music, whatever you want to do pun, to me be serious, make sure kau boleh hidup senang dengan ini, tanpa melupakan apa-apa ajaran kita sebagai seorang Islam. Betul. Jadi kau kena buat itu benda. Itu yang I terapkan dalam dia. Dan dia pun lebih bersemangat kan? Ya. Dan dia pun bukan jenis dia tak isap rokok lah. Dia bukan kaki keluar malam sangat lah. Dan baguslah dia kalau dia kerja, dia tak akan kerja macam tu. Dan maksudnya dia ada hala tuju dia bang maksudnya ada. Bila dia choose untuk menjadi seorang yang terlibat dalam industri muzik, dia tahu dah okay, ini hala tuju dia kan, dan bukan masa untuk nak mencuba kan? Oh tak ada, dia tak ada macam tu. Sampai ibu dia cakap, Adam kahwin Adam. Lepas tu dia kata, not yet, you ask me back when I'm 28 or 30 macam tu. Sekarang dia berapa bang? 26 kot, 25 going to be 26 lah. 26. So bila kita cerita pasal kahwin, bawa anak orang keluar ni Dam, nanti orang marah tau. Kena kahwin. So dia kata no, not ready yet, dia kata kan. Dia selalu fikir belum ada tu, belum ada ni, belum tu ada. Dia kata when you get married dengan ibu melangkah je, you have everything ready, I want more than that. Saya cakap okay. Baguslah sebenarnya. Kan abang, bila kita alang-alang menyentuh pasal perkahwinan kan, kita tahu perjalanan abang dalam soal perhubungan kan, diberikan orang kata peluang kedua untuk kembali bersama dengan isteri. Definisi sebagai, yalah kita boleh nampak ianya satu definisi yang inilah jodoh sebenarnya abang kan. Ya. Berpisah dan akhirnya sangat kuat kita kahwin, lepas tu kita berpisah for 9 years, then we get back together again kan. So bukan semua orang ada benda itu kan. Saya rasa syukur lah saya terpilih salah satu rezeki yang Tuhan bagi saya. Bagi saya itu satu rezeki, yang lahir daripada keinsafan. Kan? Mungkin dulu kita masa mula-mula kita dengan kepala sendiri, kita rasa kita je betul, kita tak rasa boleh berdiskusi dengan baik. Dan benda tu bila kita tahu apa kita punya mistake dan kita menginsaf itu, insyaAllah kita dapat balik apa kita nak. Lama tak abang nak meyakinkan akak untuk kembali bersama? I never give up. Okay. 9 tahun I kerja, I tak give up. Tak give up. Dan dia pun nak juga kita tu. Rasa tu masih ada abang Rasa kasih tu deep. Okay. Dia tak boleh lepas. Dan regret, sampai kita buat lagu-lagu, abang buat album Indrawala tu, most of the song tu tuju untuk dia lah kan. Okay. Even dalam lagu Kekal kan. Lagu, banyak lagu tu semuanya cinta pertama, semua untuk akak lagi. Janganlah kembang sangat pula. Tapi dia faham tak lagu-lagu tu untuk dia? I tell. Okay. I told her. Dan even lagu itu tercipta sebelum kita berpisah. Tetapi masa tu Adam baru lahir dan I record, dan lagu tu boom. Big hit juga, meniti perjalanan. Tapi bila lepas berpisah tu, I suka nyanyi lagu tu. Dan lagu tu sangat kuat kan. Bila kita berpisah tu, dia punya feel tu lain lah. 9 tahun ya abang. 9 tahun. Apa orang kata, kuatnya untuk nak kembali bersama tu. Ya. Kalau orang ni 9 tu ada pantunnya tu.
masak siput dalam Belangor, masak siput Kelimuwai. Elok je yang lama tu suai lah. Kan? Betul. Abang, bila, sorry kalau saya tanyakan, mengambil keputusan pertama ketika itu berpisah kan, dan pada akhirnya abang memikir, adakah ia satu penyesalan untuk abang membuat keputusan itu ketika itu? Bagi saya itu satu dugaan, satu ujian yang besar dalam hidup lah. Okay. Dan benda tu happen, dia bagus. Terjadinya benda tu, kita tahu mana kita punya barrier sebagai suami, mana kita punya barrier sebagai isteri. Dan kita tahu apa yang kita boleh buat, apa yang kita tak boleh buat. Dan itu satu keinsafan yang besar dalam hidup saya. Dan apabila saya berdoa, merayu kepada Allah, every time I pray, dan bila kita memohon doa tu, kembalikan balik benda tu, dan benda tu kita dapat, dan saya tahu doa saya dimakbulkan. Ingat lagi momen ketika abang nak kembali bersama dengan akak? Respon dia? Respon dia masa tu akak dekat masa tu kahwin my brother kot. Abang sebenarnya macam acah-acah je lah. Pasal masa tu abang dah sampai satu stage, tak apalah, aku dah travel bertahun ni, kalau kau nak tak nak pun tak apalah. Okay. Aku faham lah, mungkin kau ada. Lepas tu abang cakap, so Adam nak Acem dah kahwin ni, kita bila? Biar selesaikan Acem ni. So kita, I dah dapat the signal kan. Okay. Then I'm happy. Tapi sebenarnya yang membuatkan I kejar tu, dia ada sebab dia, pasal Adam. Okay. Adam and the whole family of my family, semua nak apa pun, even my sister nak Ariani ke, even my sister, adik itu, kalau akak okay, sokong, macam tu lah. Macam sikit Ariani, adik-beradik semua macam dia. Akak ni dulu dia sangat close dengan adik-beradik kan. Jadi dia even kita bonding tu ada, separate, dia masih ada relation dengan family Abang, Adam dia mengerti ketika itu yang ayahnya dengan ibunya tidak bersama? Dia faham, tetapi dia cakap lah, tapi dia melalui hint. Dia macam ada satu kali tu hari raya bulan puasa, we were in KLCC, I nak bagi shopping untuk dia lah. So abang tengah pegang tangan dia masa tu. So ada satu orang, apa nama dia tu, dia nampak orang tu, mak dia pegang tangan anak dia as big as him. Lepas tu dia macam, ayah kalau ada ibu macam tu best kan. Tu abang macam terduduk tau. Tu kita macam sedih lah kita kan. Betul. Dia tahu apa dia nak. Dan bila dia pergi masuk, abang masa form 1 dia masuk boarding school, semua dia, I tahu yang dia mau ada ibu dan ayahnya, ada ibu datang, dia nak itu. Dan dia tunjukkan sikap memberontak dia tu di asrama. Dan dia every time dia nak balik hostel tu, dia cakap, kenapa nak kena balik sekolah neraka ni, orang lain semua ada datang mak bapak. Okay. Faham tak? Even though akak pergi sesekali, tapi dia nak kita berdua sekali. Yes. Dan itu yang membuatkan abang rasa, Adam, I will give it back to you. Apa mistake yang ayah buat dan yang you rasa kehilangan, I will give it back to you. Dan apabila kita settle balik tu, dia jadi sangat fokus dengan dia pelajaran, dia score. Syukur kan. Yelah, ibaratnya betul orang kata peluang kedua bang kan, bukan selalu, bukan mudah nak dapat peluang itu. Ya. Dia punya pelajaran tak ada masalah. Dan rupanya benda tu memang kita kena harus menerima hakikat. Apabila kita berpisah, kita jangan cakap, anak kita faham. Dia faham, tapi anak-anak ni faham. Jauh di sudut hati dia. Share dengan dia orang semua yang kat luar, tolong fikirkan benda tu. Pasal itu satu derita bagi dia orang. Kita rasa okey, sebenarnya tak okey. Tak okey. Bohong kalau cakap okey. Orang lain mungkin cakap, tak apa, itu engkau lah. Tapi saya nak share benda ni. Kalau fikir secara rational before make the decision to get separated. Fikir. Jangan ikut hati, minta doa dengan Tuhan, insya-Allah okey benda tu. Dan ketika yalah, cerita abang itu
berlaku mungkin kita belum ada zaman social media kan. Berbanding sekarang kalau kita tengok abang kan setiap kali ada pasangan selebriti yang bercerai, especially hangat, kecoh, buka sana buka sini kan. So macam sebagai pasangan ataupun individu yang pernah berada pada situasi yang sebegitu, melihat situasi ini macam mana abang? Sehat? Kita ada masa tu kita ada reporter hiburan. Betul. Semua. Tapi abang tak jadikan benda tu isu. Bila ditanya, abang cakap no comment lah sangat. Sikit-sikit dia abang jawab kan. Even macam sekarang ni, orang kalau berpisah kan, kita faham orang macam blogger ke apa ke, dia nak news kan. Betul. Tapi kadang-kadang please lah, janganlah ambil benda tu untuk jadikan news yang penting sangat. Kunung-kunung rakyat Malaysia nak tahu, tak ada nak tahu pun. Kita je rasa nak buatkan sensasi benda tu for the sake of our news, for the sake of our blog. Janganlah benda tu pasal apa. Kalau betul dia punya cakap tu, dia akan okey. Kalau tak betul, benda tu akan memburukkan keadaan. Agak-agak boleh settle, langsung tak settle. Benda tu tak payahlah. Kalau boleh, kalau ada yang berpisah ke apa, let them settle themselves lah. Kita tak payah nak menaburkan cerita, nak panjangan itulah, inilah, inulah. Nak rindu, kita pergi tanya lah, mak rindu, tak payahlah. Banyak lagi cerita-cerita lain. Kan, tak payah, kita sama-sama doakan. Because kadang-kadang kemarahan dia masa tengah bercerai tu, tu akan, dia tidak terbendung apa dia tengah marah tu. Jadi benda tu kadang-kadang, bila balik dia regret. Tapi dah mengecikkan hati yang seorang tu, nak settle langsung tak boleh. Benda-benda ni tak payahlah. Kita kadang-kadang sebagai manusia, kita janganlah pun kita nak tanya gini-gini, tak payahlah. Tak perlu. Buat tak tahu ya, kalau mencerai pergi cakap je, saya doakan awak supaya kalau ada rezeki, ada jodoh, settle balik lah. Macam tu ya. Jadi macam gitu lagi bagus kot. Kan? Betul. Melihat cerita-cerita sebegitu, of course macam abang pernah melalui, rasa macam okey lah, aku dah pernah lalui benda ya kan. Nanti kan yang tukang komen kat bawah tu macam-macam lagi tulis. Betul. itu ini. Jadi benda-benda tu tak payahlah. Kalau orang mencerai ni semua, kita tak payahlah sangat kan. Kita bersama-sama doakan lah. Betul. Supaya especially bila orang tu ada anak apa, kesian kan tengok anak orang tu. Kita ni pergi interview ni, tanya ni kan, keluar dah berpanjangan benda tu. Tak payahlah. Mana tahu tanpa kita goda-godekan benda tu, dalam masa dia edah tu dia settle balik, mana kita tahu kan? Betul tak? Betul. Itu dia. Abang, bila kita cakap soal karya, abang kan mungkin satu lagu yang menggambarkan diri abang ataupun yelah apa yang berlaku sepanjang hidup ini, ada tak abang dalam lagu-lagu abang? Contoh macam mana sekali lagi? Satu lagu daripada Datuk Hatan yang menggambarkan ini adalah aku, ataupun lagu yang dibuat khas untuk menceritakan perjalanan abang lalui. Dulu kita memang jiwa kita sangat memberontak dulu. Bila kita, abang pernah kena tipu satu kali, lepas tu kita abang terus buat lagu, lirik lagu abang buat. Lirik dia Arwah Lolok buat. Tajuk lagu tu Dol Hancing, Dol Kencing. Sampai chorus Dol Kencing, Dol Hancing, macam kau kencing kita kan. Jadi kita buat lagu tu. Jadi kita dulu terus setiap lagu kadang-kadang kita menceritakan apa yang tu kan. Contohnya macam lagu Renang Tak Berbuah tu kan. Masa tu lirik Bob. Lagu I buat dengan Ayu Aminah. Jadi benda tu memang bila lirik tu, lagu tu kita buat tu, kita cakap Bob, kita buat lirik pasal ni, kalau boleh kita nak merindui seorang ibu. Bob lah tengah ada krisis pertengahan jalan dia, dan lagu tu keluar dan boom, big hit kan. Renang Tak Berbuah even until today. Betul kan, lagu Renang Tak Berbuah, lagu Maligai Syahdu, Umur Rindu, Dari Kekasih Untuk Kekasih. Banyak lah kan. Dan lagu-lagu tu wajib nyanyi abang Ya, lagu wajib. Kalau tak nyanyi orang marah. Dinner show sekarang kadang-kadang kita lagu rezeki lah. Betul. Memang semua orang, even last week nyanyi pun sama lah macam. Orang memang tanpa dia akan sing along dengan lagu tu kan. Lagu-lagu dulu tu pasal lirik dia tu melekat. Lirik melekat.
Dan lagu tidak pendek macam sekarang. Sekarang 3 minit, 2 minit setengah dah habis. Dulu Belum 5 sempat minit nak abang. hadam kan. Even dulu Sekuntum Merah itu 6 minit setengah. Dari Ya. Kekasih 7 minit. Hit. Ya. Kan? Jadi benda ni semua lirik kena blend cukup-cukup dengan lagu. Baru dia sampai. Kan mungkin zaman berubah. Betul. Mungkin orang sekarang mungkin hidup lagi simple. Anak-anak muda lagi simple. Tapi mungkin kita ni yang zaman-zaman kita ni mungkin orang kata apa, melankolik sikit lah kan dengan lirik-lirik ke apa. Tapi benda tu untuk orang kita dia masih relevan sampai hari ni. Betul. Even some orang mungkin cakap rock tu dah ujung. Bagi saya rock dah ujung tak kot. Betul. Pendengar dia masih ada. Mungkin dari segi orang yang mengikuti kita dah 50 tahun 60 tahun ada yang dah meninggal. Itu ujung dia mungkin. Tetapi macam saya rasa mungkin pendengar dia tu masih ada, tetapi untuk orang memiliki album-album yang macam gitu sudah tak ada. Itu I agree lah. Kan? Tak ada orang keluarkan album tu yang macam gitu lagi dah. Kan? Zaman dah sangat berubah. Betul. Kan? Tapi itulah dan lagu-lagu ini juga mesti kena nyanyi kat konsert nanti. Oh mesti. Itu memang pasal tu kita nak nyanyi lagu yang abang bila kita meeting tu memang cakap kita nak nyanyi lagu yang sedap. Betul. Yang orang tahu, sedap orang tahu. Boleh jadi santapan jiwa. Okey. Kan? Bukan nak tunjuk handal, nak tunjuk terror, tak. Kita nak bersama-sama dengan fan yang selama ini menyokong kita tu, kita nyanyi lagu yang saya rasa kau nak dengar lah. Betul. Dan mereka bayar tiket pun sebab nak dengar itu abang kan? Dan kita record back lagu Hitam Manis tu. Kita record back 3 orang kan. Dan dia jadi catchy dan Adam produce. Benda tu balik kan. Abang, mungkin apa yang bakal akan ada satu kejutan untuk konsert nanti ataupun apa elemen-elemen istimewa kepada peminat yang dah membeli tiket ni abang? Kena datang nak tengok tu kejutan tu. Dia kena datang tu kan, kalau beritahu kan tak kejutan. Kan? Yelah dah 3 orang takkan ada penyanyi jemputan lagi kan? Tak ada. Kalau ada tiba-tiba nanti Tak. Dan saya pasti ialah ia akan menjadi satu konsert yang bukan setakat orang kata Sifu dengan anak-anak muridnya, tapi juga ibarat konsert abang dengan adik abang kan? Yalah, pasal masa saya jadi juri AF tu, betul, Azamah champion kan. Saya yang panggil dia masuk balik minggu ketiga selepas satu artis terkeluar kan. So Zalma masuk dan dia di champion. Even masa tu dia pernah try sebelum-sebelumnya tak diselect kan. Bila dapat masa tu dia di champion. Saya masih ingat lagi di Putrajaya kita final. And he's a champion. Manja-manja lah. Dan abang, even masa when we did a tour Sarawak dulu, Mesra Belia tu, dia orang ni memang nama dalam list selalu lah. Kan? Abang mungkin di minit-minit terakhir ni kan, kalau kita boleh bercakap tentang industri muzik kita hari ini, terutamanya ialah dalam kalangan penyanyi baru. Kalau kita nak kata soal kualiti, macam abang kata tadi, setiap penyanyi dia ada kelebihan masing-masing, ada kualiti mereka. Tapi mungkin apa yang kalau abang melihat satu benda yang industri kita lalui hari ini, sesuatu yang mungkin sangat, of course berbeza, tapi daripada perspektif seorang Otai, saya tengok sekarang artis dia jadi dia hit satu song, lepas tu dia jadi influencer pula. Kan? Dia jadi influencer untuk earn an income. Which is, saya faham dia untuk itu, tetapi sebagai artis sebenarnya nanti dia akan frust tau. Tapi kalau kau dah jadi influencer tu, it's a tips lah. Kau dah jadi influencer, mungkin you earn so much money sebagai influencer, get the money to buat your own album. Sell it by yourself, hard sell. Tapi sekurang-kurang kau ada itu history dalam your career. Pasal saya tidak tahu sampai bila time orang buat album ni akan datang balik. Betul. I don't know. Kalau ada buat album pun sekarang jual 2,000 pun tak rasa tak berbaloi kan. Itu kalau banyak. Kalau banyak. Itu pun jual 3,000 pun dah banyak lagi. Betul. Macam kita dulu first day release dah 50,000. Kan 200,000 jual album, 100,000. Even search first day jual dah triple platinum. Kan? Pasal dulu tak ada consignment. Betul. Dulu
artis tu keluar je, kena letak kat kedai. Dan orang datang beli. Jual tau. Sekarang tak. Sekarang ke single. Jadi memang kesian lah. Tapi mungkin dia rasa, aku sekarang lagi cepat popular pasal aku ada social media. Social media. Tapi hit tu satu je. As an artist memang kita nak ada whole kita punya konsert lah. Betul. Itu kita punya achievement lah. Kan, achievement. Tapi kadang-kadang kesian lah kan. Tapi bila time tu nak akan pusing balik, satu hari I do believe dia akan datang balik. Circle tu, every 20 years dia akan circle datang balik tu. Tapi bila pasal sekarang pun abang pun dah nampak ada artis dah start nak record balik. Betul. Kan pasal dia pun rasa macam release single lah dekat apa ni untuk YouTube ke apa. Spotify ni semua tak promising sangat lah. It's easy for them to achieve 10 juta punya tontonan. Betul. Tapi satu je. Kan? Yelah. Sepatutnya kalau ada album 10 juta tonton, senang sangat buat tour satu Malaysia tu. Betul tak? Betul. That's why I cakap sekarang bila dia orang tu, dia orang dah turn jadi influencer, promote produk lah, itulah inilah, dan some of them dah jual tudung ke apa ke. Tapi abang mengikuti juga perkembangan artis baru kita ikut adik-adik kan, kita ambil tahulah kan, macam tu je. Okay. Banyak yang bagus-bagus, tapi sayang pasal tak boleh produce album. Betul. I do respect macam Joe Branco sekarang buat album dengan Barbaric. Dia orang buat, dia pun tahu bukan senang nak jual, tapi dia buat pasal benda tu is a peluru nak pergi perang tu. Yelah. As a band macam tu, dia kena buat benda tu. Dia boleh main tu. Kan? Banyak abang kalau nak dikongsikan sepanjang perjalanan ini kan sebenarnya kan. Tapi itulah saya percaya wujudnya abang dalam industri kita, saya rasa ceritanya sangat berbeza kan. Maksudnya macam abang kata tadi, orang penyanyi sekarang tak akan dapat lalui apa yang penyanyi-penyanyi dulu lalui kan. Show dan sebagainya. Dia lalu tapi cara yang berbeza. Yelah. Perik jerihnya lah terutama abang kan. Nak senang tu bukan mudah kan. Betul. Nak diterima kekal sampai sekarang pun lagi lah bukan mudah. Macam sekarang ni mungkin artis dia satu lagu, lepas tu dia dah senang lah. Dia dah dapat endorsement ni lah sekarang kan. Macam kita dulu tak ada benda tu. Dia orang sekarang advantage dia pula bila ada social media, satu lagu meletup, 40 juta orang tengok, 20 juta orang tengok. Orang dah ambil dia endorse ke apa. Dah harga show pun mahal. Tiba-tiba harga dah memuncak. Tahun depan dah tahun. Patutnya dia macam gitu. Stuck. Ini normal naik harga. Tahun depan dah turun. Tak boleh. Kenapa macam tu? Kerana tak cukup peluru lah. Yelah. Betul. So, yelah maksudnya kalau artis-artis senior seperti ini tidak bersuara, saya kira tidak ada penyanyi-penyanyi yang bagus pada masa sekarang abang kan. Maksudnya penambahbaikan daripada penyanyi-penyanyi lama kita kan. Dan yelah, semoga cerita-cerita abang ini menjadi inspirasi bukan setakat orang kata penyanyi yang sedia ada, tapi untuk mungkin mereka yang mendengar yang ada cita-cita nak jadi penyanyi. Yelah macam abang kata tadi, abang terus je kata saya bagus kan. Dan dibuktikan dengan kualiti itulah kan. Keyakinan. Tapi masa tu kita cakap tu bagus tu pasal masa tu terlampau takut. Takut tak diterima. Itu yang kena cakap bagus tu. Tapi itulah maksudnya kalau kita ada keberanian. Tapi kita ada keyakinan. Keyakinan, keberanian, dan kita buktikan dengan benda-benda itu. Dan semoga kejayaannya akan berterusan dan diwarisi oleh anaknya abang kan. InsyaAllah. Menjadi apa orang kata legacy dalam bidang ini juga. Dan ramai juga lagi penyanyi-penyanyi yang bakal dilahirkan berkualiti. Dan lagu-lagu abang InsyaAllah saya kira memang menjadi siulan sampai sekarang kan. Terima kasih. Terus evergreen dan sukses konsertnya. Di mana abang nak beli tiket? Tiket to you lah. Tiket to you lah. Tiket tu nak beli dengan kita orang pun boleh. Hard sell lah kita orang. Dan yelah 3 orang yang akan menyanyi. So kita nantikan lagu-lagunya. Baik. Jumpa pada 8 Februari 2025. Betul. Lepas pada tu Plenary Hall akan tutup setahun untuk renovasi.
Baik, abang terima kasih banyak kerana berkongsi. Semoga ini menjadi satu lagi orang kata, ialah macam saya kata tadi, cerita-cerita yang akan menjadi kenang-kenangan untuk kita kan, dan juga orang kata seterusnya menjadi inspirasi lah untuk orang ramai di luar sana. Semoga terus berjaya abang, kekal. Baik. Dan orang kata ialah diminati dan juga disukai orang ramai. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.